Pada masa yang sama, lebih ramai pakar perubatan dan kaki tangan kesihatan yang berkemahiran tinggi akan disediakan. Matlamat rancangan ini menjelang tahun 2020, nisbah doktor kepada penduduk dijangka meningkat kepada seorang doktor bagi setiap 400 penduduk. Dalam perkara ini, sekalipun World Health Organization atau WHO tidak menetapkan apa-apa nisbah khusus, namun sekadar perbandingan dan makluman kepada ahli-ahli yang berhormat, nisbah doktor pada populasi kita kalau dibandingkan dengan negara Singapura 1/502, manakala di United Kingdom 1/358. Ini adalah satu hal yang sungguh positif. Bahkan selain daripada perkhidmatan kesihatan awam, kita yang hampir percuma, yakni bayaran hanya RM1 jika kita ke hospital kerajaan dan klinik satu Malaysia bagi rawatan pesakit luar. Secara keseluruhannya lagi, WHO telah mengiktiraf bahawa sistem perkhidmatan kesihatan di negara ini adalah antara yang terbaik di rantau Pasifik Barat. Meskipun begitu, kita perakui hakikat bahawa kita masih perlu menangani kekurangan pakar-pakar perubatan, khususnya di kawasan-kawasan luar bandar. Tuan Yang Pertua, rumah tempat tinggal dan bumbung tempat berlindung dari panas dan hujan adalah antara 3 keperluan asas kehidupan kepada semua. Seiring ini, bagi meneruskan agenda pemilikan perumahan rakyat semenjak 2013, kerajaan mensasarkan untuk membina 1 juta rumah mampu milik untuk rakyat. Jadinya, bagi merealisasikan sasaran tersebut, pembinaan perumahan mampu milik pada rakyat dibuat melalui kerjasama antara kerajaan negeri dan sektor swasta. Antaranya, program Prima, perumahan penjawat awam, Satu Malaysia, projek perumahan rakyat dan rumah mesra rakyat Satu Malaysia. Daripada jumlah 1 juta unit rumah yang dihasratkan tersebut, sebanyak 182,000 unit rumah dijangka dapat disiapkan sepenuhnya pada akhir tahun 2015. Di samping itu, kira-kira lebih 23,000 unit telah disediakan oleh kerajaan negeri dan Felda. Jikalau dalam tempoh RMK 10, sekitar 74,300 unit rumah mampu milik telah dibina oleh sektor swasta di pelbagai negeri, di bawah rancangan Malaysia ke-11 pula, sejumlah 653,000 unit rumah lagi akan dibina juga oleh pelbagai pihak. Tuan Yang Pertua, sebagai satu lagi program baru yang akan mengubah wajah rumah-rumah di kampung dan luar bandar, sukacita saya umumkan bahawa satu program baik pulih secara besar-besaran melibatkan sebanyak 400,000 rumah dalam tempoh rancangan Malaysia ke-11. Sebanyak 5,000 hingga 10,000 ringgit akan diperuntukkan bagi setiap rumah. Tuan Yang Pertua, sememangnya bidang sukan merupakan medium perpaduan yang sangat diminati dan popular di kalangan rakyat. Oleh itu, kerajaan akan menggalakkan bidang ini demi melahirkan atlet-atlet dan yang bertaraf dunia seperti Datuk Lee Chong Wei, Datuk Nicol David, Sazali Abdul Samad dan Pandalila Rino. Lantaran itu, bagi melahirkan lebih ramai atlet yang cemerlang di bawah rancangan Malaysia ke-11, Universiti Malaya dipilih untuk menumpukan kecemerlangan dalam sukan badminton. Manakala Universiti Teknologi Mara menumpukan pada kecemerlangan sukan bola sepak. Di samping itu, Akademi Bola Sepak Negara Mokhtar Dahari di Gambang Pahang yang telah dilancarkan pada tahun 2014 akan terus diperhebat demi memastikan pembangunan pemain, kejurulatihan, kemudahan dan pertandingan secara berterusan dilaksanakan pada peringkat usia yang lebih muda. Mudah-mudahan ranking Malaysia dalam bola sepak boleh bertambah lebih baik. Harapan besar itu. Tuan Yang Pertua, kemajuan juga berarti berkembangnya kesenian,
kebudayaan dan ketemadunan. Sebab itulah rancangan Malaysia ke-11 turut mementingkan golongan karyawan dan penggiat seni tanah air. Oleh itu, aktiviti kesenian akan dipergiat dengan menaik taraf Akademi Seni Budaya dan Warisan Kebangsaan atau Aswara daripada tahap akademi kepada status universiti dalam usaha menghasilkan penggiat seni dan budayawan yang berkaliber. Sehubungan itu juga industri kreatif akan terus dipergalakkan. Tuan Ibu Ketua, modal insan adalah sumber terpenting kepada pembangunan negara. Maju atau mundurnya sebuah negara bergantung penuh kepada kekuatan dan kehebatan nilai, kompetensi dan kemahiran insaniah. Berhubung itu, sukalah saya memaklumkan melalui rancangan Malaysia ke-11 ini sejumlah 1.5 juta peluang pekerjaan baru bakal diwujudkan. Antara langkah yang akan diambil ialah menambah baik produktiviti buruh dan gaji serta mempertingkatkan kecekapan operasi pasaran buruh. Selanjutnya, pada akhir tempoh RMK 11 kelak, kerajaan mensasarkan peningkatan produktiviti buruh pada kadar purata 3.7% setahun berbanding 2.6% setahun dalam tempoh RMK 10. Dalam rancangan ini, kerajaan juga mensasarkan agihan pampasan pekerja kepada KDNK meningkat kepada 40%. Ya, ini peratusan negara maju berbanding dengan 34% kepada dalam tahun 2013. Maksudnya, jika sesebuah syarikat menjana RM10,000, agihan ini diberikan pada pekerja secara purata adalah sebanyak RM4,000. Tuan Yang Di-Pertua, merujuk kepentingan dan kebajikan warga kerja, kerajaan akan memperkenalkan indeks gaji nasional sebagai petunjuk dan penanda aras kepada majikan dalam menetapkan gaji yang setimpal dengan produktiviti, kemahiran, kelayakan dan kepakaran pekerja. Pada itu, paras gaji minimum akan terus dikaji secara berkala berasaskan persetujuan tripartite, iaitu pihak kerajaan, majikan dan kesatuan pekerja. Tuan Yang Di-Pertua, realitinya lagi, dalam menuju negara maju, kita memerlukan lebih ramai pekerja yang berkemahiran tinggi. Oleh sebab itu, kerajaan mahu supaya lebih ramai pelajar yang mendapat pendidikan berbentuk kemahiran dan vocational dilatih dan dilahirkan, yang jumlahnya kini hanya 25% daripada tenaga kerja. Rancangan ini bermatlamat melonjakkan 25% itu kepada 35%. Maknanya 35% akan terdiri daripada pekerja mahir supaya beriring dengan graduan akademik dan profesional. Sebab itulah dalam mengatasi dan mendepani keperluan ini, pendidikan dan latihan teknikal dan vocational atau TVET akan diperkasakan. Ke arah ini, sukacita saya umumkan antara lain RM1 bilion akan diperuntukkan kepada tabung pembangunan kemahiran berbanding RM500 juta pada tempoh rancangan yang lalu. Melalui program ini, lepasan TVET berpeluang untuk mendapat pekerjaan dan kadar pendapatan nilai tambah yang tinggi dalam sektor-sektor seperti minyak dan gas, kejuruteraan, penerbangan, perkapalan serta otomotif. Selain itu, program sistem latihan dual national disesuaikan daripada model latihan TVET di negara Jerman yang 70% kandungan latihan adalah berorientasikan apprenticeship. Ianya dijangka meningkatkan jumlah pelatihnya daripada 164,000 kepada 225,000 pelatih pada tahun 2020. Sehubungan ini bagi menggalakkan penglibatan sektor swasta dalam program apprenticeship ini, kerajaan bercadang memberi insentif berbentuk grant dan pengecualian cukai pendapatan. Tuan Yang Di-Pertua,
Laginya dalam ikhtiar meningkatkan kualiti penyampaian pendidikan, Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025 sedang dilaksanakan dengan rapi. Daya saing sesebuah negara berbantung kepada penguasaan kita dalam bidang STEM atau Science, Technology, Engineering and Mathematics. Begitu juga pentingnya penguasaan bahasa Inggeris yang baik dan bahasa kebangsaan sebagai pengukuhan jati diri rakyat Malaysia. Di samping itu, kemahiran berfikir aras tinggi serta pendidikan agama dan moral adalah di antara subjek yang perlu diberi keutamaan. Tuan Yang Di-Pertua, seperkara yang mustahak lagi ingin saya nyatakan pada Dewan Yang Mulia, dalam tempoh rancangan, kadar penyertaan murid dari peringkat prasekolah sehingga sekolah menengah akan disasarkan kepada 100% enrolment menjelang tahun 2020. Untuk pendidikan rendah dan menengah juga sejumlah sekurang-kurangnya 80 buah sekolah baru akan dibina di seluruh negara dalam tempoh 2 tahun pertama semasa rancangan, meliputi antaranya 2 buah di Perlis, 2 buah di Melaka, 5 buah di Sabah dan 5 buah lagi di Sarawak. Ini tidak termasuk sebagai contoh 2 buah Maktab Rendah Sains Mara yang akan dibina di Sik, Kedah dan Tanah Merah, Kelantan. Serta sebuah sekolah menengah yang majoritinya anak orang asli di Sungai Siput, Perak yang sudah hampir siap binaannya. Manakala beberapa buah sekolah berasrama penuh akan dibina seperti di Kiningau, Sabah dan Manjung, Perak. Menyentuh pendidikan tinggi pula, Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2015-2025 pendidikan tinggi merupakan antara strategi utama RMK 11. Langkah ini dijangka dapat menyokong pencapaian sasaran 80% graduan mendapat pekerjaan dalam tempoh 6 bulan selepas menamatkan pengajian. Tuan Yang Di-Pertua, berbicara tentang pertumbuhan hijau pada sidang kemuncak Perubahan Iklim Copenhagen 2009, Malaysia dengan secara sukarela mensasarkan pengurangan intensiti pelepasan gas rumah kaca atau greenhouse gas kepada KDNK sehingga 40% menjelang tahun 2020. Sehingga akhir tahun 2013, Malaysia telah berjaya mengurangkan sebanyak 33% intensiti pelepasan greenhouse gas daripada KDNK hasil daripada pelaksanaan langkah mitigasi. Di sudut ini juga, senario global warming yang berlaku di seluruh dunia telah mengakibatkan pelbagai bencana seperti banjir, hakisan pantai dan tanah runtuh. Ini telah menjejaskan aktiviti ekonomi serta punca pendapatan dan keselamatan rakyat. Selain itu, untuk projek rancangan tebatan banjir atau RTB, antaranya kerajaan akan melaksanakan RTB Sungai Kelantan secara bersepadu melalui pembinaan empangan Nenggiri dan Lebir. Projek-projek lain termasuk RTB Sungai Kuantan Pahang, Sungai Moyok di Sabah, Sungai Perak dan Sungai Kemaman di Terengganu. Tuan Yang Di-Pertua, pembangunan infrastruktur adalah tulang belakang dalam melonjakkan kemajuan negara serta kesejahteraan rakyat. Rancangan ini menarik perhatian pada antara beberapa pembangunan infrastruktur yang akan memberi impak tertinggi dalam mencapai status negara maju. Ini termasuk pembinaan lebuh raya, kemudahan MRT dan LRT, loji jana kuasa elektrik, loji rawatan air dan inisiatif jadual lebar berkelajuan tinggi. Bagi pembangunan rangkaian jalan raya lebuh raya Pen Borneo sepanjang 2,239 km yang sedang dibina akan meningkatkan hubung jalin di Sabah dan Sarawak. Manakala Central Spine Road yang menghubungkan Kuala Krai ke Simpang Pelangai Pahang dan lebuh raya Kota Baru Kuala Krai akan menambah baik hubung jalin di semenanjung Malaysia dan memangkin pertumbuhan di wilayah pantai timur. Kemudiannya lebuh raya pantai barat yang dijangka siap pada tahun 2019
akan menyediakan akses yang lebih baik kepada penduduk pantai barat di Perak dan Selangor. Juga projek landasan berkembar Gemas Johor Bahru dengan jarak 197 km akan dilaksanakan. Tuan Yang Di-Pertua, bagi pengangkutan awam juga, suka saya kongsikan pembinaan Klang Valley Mass Rapid Transit, laluan Sungai Buloh ke Kajang, laluan Sungai Buloh Serdang, Putrajaya dan LRT 3 kesemuanya akan berlangsung dalam RMK 11. Pembinaan high speed rail juga untuk makluman Tuan Yang Di-Pertua yang akan menjajari bandar Malaysia di Kuala Lumpur hingga ke Jurong East di Singapura akan dilaksanakan. Kemudahan ini bakal mempercepatkan perjalanan Kuala Lumpur ke Singapura pada hanya 90 minit. Setelah siapnya projek ini kelak akan meningkatkan manfaat ekonomi antara kedua-dua buah negara yang paling pesat membangun di rantau ini. Tuan Yang Di-Pertua, berkait perkhidmatan jalur lebar pula, kerajaan akan meningkatkan liputannya secara menyeluruh melalui inisiatif jalur lebar berkelajuan tinggi ataupun HSB2 dan inisiatif jalur lebar pinggir bandar untuk menyokong pertumbuhan ekonomi. Dengan ini, sukacita dimaklumkan menjelang 2020, semua isi rumah di ibu negeri dan kawasan pertubuhan berimpak tinggi akan mendapatkan akses perkhidmatan jalur lebar berkelajuan 100 megabit sesaat. Manakala saudara-saudara kita di kawasan pinggir bandar dan luar bandar pula akan dapat akses perkhidmatan jalur lebar 20 megabit sesaat. Dalam kata lain, lagi laju daripada rumah kita sekarang. Tuan Yang Di-Pertua, seterusnya loji-loji jana kuasa elektrik baru untuk menjana 7,626 megawatt kuasa elektrik akan dibina. Antaranya adalah 3 buah projek loji jana kuasa elektrik Arang Batu di Johor, Perak dan Negeri Sembilan, serta 2 buah projek loji jana kuasa elektrik gas di Pulau Pinang dan Johor. Ini semua dengan anggaran jumlah kos pelaburan sebanyak 28 bilion ringgit dan akan mewujudkan lebih kurang 35,000 jumlah peluang pekerjaan baru. Tuan Yang Di-Pertua, loji rawatan air Langat 2 pula adalah penting untuk menjamin bekalan air yang berterusan. Margin reserve bagi Selangor dan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur pada masa sekarang adalah lebih kurang 4% sahaja. Bagi memastikan margin reserve ini di antara 10 hingga 15% seperti yang digariskan oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara, pelaksanaan ini perlu disegerakan. Kelewatan pelaksanaan projek ini akan menyebabkan integriti bekalan air dan kesejahteraan rakyat Selangor dan Lembah Kelang terjejas. Tuan Yang Di-Pertua, di sudut lain, perkhidmatan pembentungan bersambung pula disasarkan meningkat kepada 63%, daripada 63% pada 80% di bandar utama. Oleh itu, projek loji rawatan serantau dan rangkaian paip pembentungan di Kinta Barat Papan Perak akan dibina dengan anggaran kos berjumlah 2 bilion ringgit. Tuan Yang Di-Pertua, berhubung sumber gas asli, medan gas yang sedia ada, khususnya di Semenanjung Malaysia, semakin matang. Dari itu, kemudahan pengimportan gas asli perlu ditambah untuk memenuhi permintaan gas asli pada masa hadapan. Lantasnya, terminal regasifikasi 2 sedang dibina di Pengerang, Johor sebagai tambahan kepada terminal regasifikasi 1 di Melaka yang mula beroperasi pada tahun 2013. Selain itu, pembangunan kompleks bersepadu petroleum Pengerang akan terus dilaksanakan dengan pelaburan sebanyak 53 bilion ringgit pada tahun 2016. Selain daripada itu, projek infra utama yang akan dilaksanakan dalam rancangan ini termasuk pembinaan lapangan terbang Mukah dan Lawas di Sarawak, pembesaran lapangan terbang Kota Baru dan penambahbaikan pelabuhan Kuantan. Terminal Padang Besar juga akan dinaik taraf dalam merancangkan lagi kendalian kargo dari selatan Thailand untuk dieksport melalui pelabuhan Kelang. Tuan Yang Di-Pertua, seterusnya kajian empirikal membuktikan bahawa wujudnya korelasi yang kuat
antara inovasi dan produktiviti. Survival dan berjayanya sesebuah organisasi atau negara itu sangat bergantung pada penekanan kepada dua perkara. Justru untuk sentiasa kekal menempani kelok kemajuan, Malaysia akan terus membudayakan inovasi yang membawa pada peningkatan produktiviti dalam semua peringkat nasional, industri maupun perusahaan. Sehubungan itu, satu blueprint produktiviti nasional akan digubal bagi menggariskan hala tuju serta merangka tindakan komprehensif lagi spesifik dalam memacu produktiviti. Bagi maksud ini, Majlis Produktiviti Nasional akan diwujudkan. Salah satu langkah untuk meningkatkan produktiviti, pasukan petugas logistik kebangsaan akan ditubuhkan untuk menyelaras dan memantau pelaksanaan pelan induk logistik dan fasilitasi perdagangan. Sektor industri pengangkutan dan penyimpanan dijangka berupaya mewujudkan sejumlah 146,000 peluang pekerjaan baru berkemahiran tinggi kepada rakyat. Dalam usaha meningkatkan tahap inovasi negara lagi, kerajaan akan turut mengambil pendekatan yang pelbagai. Umpamanya, peralihan daripada pendekatan secara government-centric kepada pendekatan keseluruhan masyarakat dan memberi peluang pada penglibatan organisasi berasaskan komuniti. Selaras itu, kerjasama penyelidikan antara kerajaan, industri dan ahli akademik akan terus diperkemas. Salah satu contoh dia adalah seperti Steinbeis Malaysia Foundation, Sirim Fraunhofer dan jaringan penyelidikan awam swasta yang ditubuhkan bagi meningkatkan pengkomersialan hasil penyelidikan. Makanya menjelang tahun 2020, pengkomersialan output R&D disasar meningkat pada 10% berbanding 5% pada tahun 2013. Tuan Yang Di-Pertua, melalui rancangan ini juga sektor-sektor utama seperti perkhidmatan, pembuatan, pertanian, perusahaan kecil dan sederhana akan terus dipastikan signifikasi sumbangannya pada KDNK negara. Dalam sektor perkhidmatan, antara industri yang akan digalakkan adalah kewangan Islam, ICT, minyak dan gas, penjagaan kesihatan swasta, pendidikan tinggi, serta pelancongan dan industri halal. Pada tahun ini, blueprint sektor perkhidmatan yang mempunyai 29 pelan tindakan mensasarkan peningkatan produktiviti buruh dari RM68,111 pada tahun 2015 kepada RM83,411 menjelang tahun 2020. Sektor ini insya-Allah dijangka menyumbang kepada 55.3% kepada KDNK. Bagi sektor pembuatan pula akan dipacu oleh beberapa subsektor pemangkin iaitu kimia, elektrik dan elektronik, mesin dan peralatan, peranti perubatan serta aero angkasa. Yang penting sektor ini akan membuka 2.8 juta lagi peluang pekerjaan. Seterusnya, bagi merancangkan pertumbuhan ekspor baru-baru ini, Majlis Ekspor Negara telah ditubuhkan. Majlis ini bertanggungjawab bagi menggalakkan pertumbuhan ekspor termasuk meningkatkan ekosistem ekspor dengan menaik taraf infrastruktur, meningkatkan aktiviti dalam bantaian nilai, memaksimumkan peluang perdagangan terutamanya dengan negara-negara ASEAN dalam jangka masa pendek dan sederhana. Tuan Yang Di-Pertua, jika negara perlu melakukan inovasi, bandar-bandar utama kita juga perlu melakukan inovasinya supaya kekal relevan. Kini bandaraya-bandaraya besar dunia bukan hanya berlumba-lumba mencari pelaburan, tapi ia menjadi persaingan bakat-bakat terbaik dunia untuk mentransformasikan bandar-bandar ini dan seterusnya negara mereka. Jika dahulu kalau dibicara tentang negara China, hanya bandar Beijing dan Shanghai diperkatakan, namun kebelakangan ini bandar-bandar lain di negara China seperti Shenzhen atau Guangzhou menjadi sebutan di pesada dunia. Justru bagi meningkatkan daya saing negara, bandar-bandar Kuala Lumpur, Johor Bahru, Kuching dan Kota Kinabalu telah dikenal pasti untuk melonjak pertumbuhan ekonomi.
bandar-bandar ini akan merangka pelan induk persaingan masing-masing supaya selaras dengan aspirasi negara di bawah RMK 11. Tuan Yang Di-Pertua, sesungguhnya kita sentiasa menghargai jasa dan khidmat kaki tangan awam dan anggota keselamatan. Untuk itu, dalam rancangan ini, kerajaan akan terus menjamin kebajikan mereka seperti pembangunan kerjaya, skim perkhidmatan dan perumahan dari masa ke semasa. Di samping itu, penyampaian perkhidmatan awam pada rakyat akan terus dimantapkan dari segi kepantasan khidmat, kecekapan dan integriti. Tuan Yang Di-Pertua, bagi keseluruhan pelaksanaan rancangan Malaysia ke-11 ini, kerajaan akan menyediakan siling peruntukan perbelanjaan pembangunan sebanyak 260 bilion ringgit sepanjang tempoh 2016 hingga 2020. Tuan Yang Di-Pertua, yang masih lagi Tuan Yang Di-Pertua, saya cukup senang hati Tuan Yang Di-Pertua, masih lagi Tuan Yang Di-Pertua. Seandai dan sekiranya dikabul dan diperkenankan oleh Allah jua, realitinya dalam pada kita menongkah separuh jalan rancangan ini, tinggal hanya setahun dua sahaja lagi. Era yang disebut sebagai pasca atau beyond 2020. Meskipun dengan segala perencanaan yang kita perbuat ini, gambaran dan warna Malaysia pasca 2020 nanti adalah amat penting untuk dijiwai suasana dan keadaan kala itu. Barulah kita dapat berfirasat dalam meneruskan momentum pertumbuhan dan rentak perjalanan sebuah kelana negara ini supaya tidak tersasar. Ini bermaksud bayangan dan corak Malaysia. Contohnya, pada tahun 2030 antaranya jumlah penduduk mencecah kira-kira 36 juta. Kadar urbanisasi meningkat pada 80%. KDNK sebanyak 2.6 trilion ringgit. KDNK per kapita pula melebihi 117 ribu ringgit dan perdagangan dunia menjangkau 44 trilion dolar Amerika. Yang terlebih utama, kita mahu adalah wujudnya national consensus atau kesefahaman nasional tentang hala tuju negara pasca 2020. Berbalik pada dan berpasak kepada pelbagai prakarsa atau inisiatif besar selama bertahun-tahun ini, seperti bajet 2015 telah dirangka atas keseimbangan antara capital economy dan people economy. Tatkala berdepan dengan ketidaktentuan harga minyak dan kemelut ekonomi global, pada awal tahun ini pula, kerajaan tanpa berlengah telah membuat pengumuman khas untuk mengambil langkah-langkah proaktif, mengubah dasar-dasar bagi memastikan negara kekal berada di trajektori dan landasan yang betul lagi tepat. Ini membuktikan kerajaan Barisan Nasional adalah sebuah kerajaan yang pragmatik dan sistematik dalam menyusun dan mencatatkan apa jua kepentingan rakyat. Sekalipun dalam banyak hal kita telah buat habis baik sebegini, begini, namun ditomahnya pula oleh orang begitu-begitu. Tuan Yang Di-Pertua, dalam hal lain, apabila kerajaan dengan ikhlasnya pula memutuskan supaya subsidi pukal diganti dengan subsidi bersasar agar bantuan dapat diberi terus pada golongan yang sangat memerlukan melalui BRIM, tiba-tiba dituduh dan diperkata pula
sekian-sekian. Tuan Yang Dipertua, berkenaan GST, umum berpendapat ia adalah baik untuk negara. Namun setelah mendengar rungutan dan hingga berlakunya kekeliruan pada rakyat, kita perakui sistem ini mengambil masa bagi proses pelaksanaannya yang lebih efisien dan dapat memuaskan semua pihak. Sehubungan ini, saya nak nyatakan dalam Dewan Yang Mulia ini, rakyat sekalian janganlah gundah dan rusing kerana pihak kerajaan akan memaklumkan tentang hasil kutipan GST ini ke arah mana perbelanjaannya. Kerana itu, pagi ini saya bagi pihak kerajaan yang menepati janji akan menegaskan bahawa kita akan memastikan hasil GST akan diperuntukkan kembali kepada manfaat dan keperluan rakyat keseluruhan. Tuan Yang Dipertua, walaupun mutakhir ini pelbagai dugaan dan rintangan dihadapkan, saya dan pihak kerajaan memilih hanya satu jalan, iaitu terus melangkah ke hadapan dan sekali-kali tidak akan berbalik haluan. Ternyata benarlah kata-kata para alim dan pujangga. Hidup ini sememangnya adalah sebuah perjuangan. Laksana lautan yang jarang tenang. Sekali ombak naik, sekali ombak turun. Pergantian musim hujan dan musim panas. Ada kala susah dan ada kala masa senang. Justru saya menyuruh pada rakan-rakan yang setia, sekiranya kita bersabar, seandainya kita terus kokohkan kepercayaan, juga keyakinan di dada, bertawakallah kepada Yang Maha Kuasa, kelak akan terbentanglah jalan keluar dan kemenangan buat kita. Begitulah kita wajib menghitung doa dan berharap bahawa rancangan Malaysia ke-11 ini akan disokong dan memanfaati semua lapisan. Tak kiralah pak tani di kebun, pesawah di bendang, para nelayan, gulungan kala biru dan putih, ahli korporat ataupun cendekiawan. Hatta saudara-saudari kita di seberang sana. Saya mengajak agar sama-sama mendukung usaha murni kerajaan untuk menjulang Malaysia gagah dan megah di pesada antarabangsa. Tuan Yang Dipertua, sesungguhnya perjuangan ini adalah perjuangan yang murni demi bangsa Malaysia dan Pertiwi. Sememangnya jua beban dan amanah yang sedang digalas ini adalah berat dan memerlukan jiwa-jiwa besar serta kekuatan dari segenap penjuru. Barulah, Tuan Yang Dipertua, barulah sebuah negara bangsa yang maju dan berjaya dapat dijelmakan. Pucuk pangkalnya, janganlah dipersiakan apa yang sudah kita secara susah payah raih dan kecapi. Jauh sekali meruntuhkannya. Na'udzubillah. Kelak menyesal tidak berguna lagi. Lantas, marilah kita merenung bait-bait lagu kebangsaan. Negaraku, tanah tumpahnya darahku. Rakyat hidup bersatu dan maju. Itulah tema, itulah rahsia kecemerlangan kita selama ini. Disimpulkan kalam, Ya Ilahi, Ya Rabbi, satukanlah hati-hati kami. Berkatilah perjuangan ini seraya kita maktub dan keramatkan rancangan Malaysia
ke-11 ini. Tuan Ibu Ketua, ahli-ahli yang berhormat. Tuan Ibu Ketua, ahli-ahli yang berhormat. Pastinya setiap satu amal dan setiap satu usaha kita akan dipersaksi oleh masa dan dihakimi oleh waktu. Bab kata orang dulu-dulu, yang benar tetap benar, buktinya kelak jadi sejarah. Yang Ketua, saya mohon mencadangkan. Hidup Tun Mahathir. Perjuangan belum selesai. Ada ahli-ahli yang menyokong. Tansi yang Ketua, saya menyokong penuh usul rancangan Malaysia ke-11 yang telah dibentangkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri. Ini saya Laila Berhormat. Saya dengar tadi suara-suara yang mengganggu sewaktu Yang Berhormat membentangkan rancangan 11, pokok sena, gombak, dan yang lain-lain. Dalam perbahasan nanti saya ambil maklumat kepada itu. Mungkin saya tidak akan benarkan untuk ahli-ahli yang berhormat, seperti mana yang amat berhormat sekalian sedia maklum, yang berhormat sedia maklum, melalui notis pemberitahuan dan takwim yang telah diedarkan, sebanyak 9 hari telah diperuntukkan bagi memutuskan usul ini, dan sebanyak 6 hari yaitu 25 Mei hingga 9 Jun 2015 telah diperuntukkan untuk perbahasan, dan 3 hari yaitu 10 Jun hingga 15 Jun 2015 untuk kementerian-kementerian menjawab ke atas perbahasan usul berkenaan. Perbahasan ke atas usul rancangan Malaysia ke-11 ini akan bermula pada hari Isnin 25 Mei 2015. Oleh yang demikian, mesyuarat Dewan hari ini ditangguhkan sehingga jam 10 pagi pada hari Isnin 25 Mei 2015. Mesyuarat ditangguhkan. Batu api. Sembrung timbalan. Pada masa yang sama, lebih ramai pakar perubatan dan kaki tangan kesihatan yang berkemahiran tinggi akan disediakan. Matlamat rancangan ini menjelang tahun 2020, nisbah doktor kepada penduduk dijangka meningkat kepada seorang doktor bagi setiap 400 penduduk. Dalam perkara ini, sekalipun World Health Organization atau WHO tidak menetapkan apa-apa nisbah khusus, namun sekadar perbandingan dan makluman kepada ahli-ahli yang berhormat, nisbah doktor kepada populasi kita kalau dibandingkan dengan negara Singapura 1/502, manakala di United Kingdom 1/358. Ini adalah satu hal yang sungguh positif. Bahkan selain daripada perkhidmatan kesihatan awam, kita yang hampir percuma, yakni bayaran hanya RM1 jika kita ke hospital kerajaan dan klinik satu Malaysia bagi rawatan pesakit luar. Secara keseluruhannya lagi, WHO telah mengiktiraf bahawa sistem perkhidmatan kesihatan di negara ini
adalah antara yang terbaik di rantau Pasifik Barat. Meskipun begitu, kita perakui hakikat bahawa kita masih perlu menangani kekurangan pakar-pakar perubatan, khususnya di kawasan-kawasan luar bandar. Tuan Yang Pertua, rumah tempat tinggal dan bumbung tempat berlindung dari panas dan hujan adalah antara 3 keperluan asas kehidupan kepada semua. Seiring ini, bagi meneruskan agenda pemilikan perumahan rakyat semenjak 2013, kerajaan mensasarkan untuk membina 1 juta rumah mampu milik untuk rakyat. Jadinya, bagi merealisasikan sasaran tersebut, pembinaan perumahan mampu milik pada rakyat dibuat melalui kerjasama antara kerajaan negeri dan sektor swasta. Antaranya, program Prima, perumahan penjawat awam, Satu Malaysia, projek perumahan rakyat dan rumah mesra rakyat Satu Malaysia. Daripada jumlah 1 juta unit rumah yang dihasratkan tersebut, sebanyak 182,000 unit rumah dijangka dapat disiapkan sepenuhnya pada akhir tahun 2015. Di samping itu, kira-kira lebih 23,000 unit telah disediakan oleh kerajaan negeri dan Felda. Jikalau dalam tempoh RMK 10, sekitar 74,300 unit rumah mampu milik telah dibina oleh sektor swasta di pelbagai negeri, di bawah rancangan Malaysia ke-11 pula, sejumlah 653,000 unit rumah lagi akan dibina juga oleh pelbagai pihak. Tuan Yang Pertua, sebagai satu lagi program baru yang akan mengubah wajah rumah-rumah di kampung dan luar bandar, sukacita saya umumkan bahawa satu program baik pulih secara besar-besaran melibatkan sebanyak 400,000 rumah dalam tempoh rancangan Malaysia ke-11. Sebanyak 5,000 hingga 10,000 ringgit akan diperuntukkan bagi setiap rumah. Tuan Yang Pertua, sememangnya bidang sukan merupakan medium perpaduan yang sangat diminati dan popular di kalangan rakyat. Oleh itu, kerajaan akan menggalakkan bidang ini demi melahirkan atlet-atlet dan yang bertaraf dunia seperti Datuk Lee Chong Wei, Datuk Nicole David, Sazali Abdul Samad dan Pandalila Rino. Lantaran itu, bagi melahirkan lebih ramai atlet yang cemerlang di bawah rancangan Malaysia ke-11, Universiti Malaya dipilih untuk menumpukan kecemerlangan dalam sukan badminton. Manakala Universiti Teknologi Mara menumpukan pada kecemerlangan sukan bola sepak. Di samping itu, Akademi Bola Sepak Negara Mokhtar Dahari di Gambang Pahang yang telah dilancarkan pada tahun 2014 akan terus diperhebat demi memastikan pembangunan pemain, kejurulatihan, kemudahan dan pertandingan secara berterusan dilaksanakan pada peringkat usia yang lebih muda. Mudah-mudahan ranking Malaysia dalam bola sepak boleh bertambah lebih baik. Harapan besar. Tuan Yang Pertua, kemajuan juga berarti berkembangnya kesenian, kebudayaan dan ketemadunan. Sebab itulah rancangan Malaysia ke-11 turut mementingkan golongan karyawan dan penggiat seni tanah air. Oleh itu, aktiviti kesenian akan dipergiat dengan menaik taraf Akademi Seni Budaya dan Warisan Kebangsaan atau Aswara daripada tahap akademi kepada status universiti dalam usaha menghasilkan penggiat seni dan budayawan yang berkaliber. Sehubungan itu juga industri kreatif akan terus dipergalakkan. Tuan Yang Pertua, modal insan adalah sumber terpenting kepada pembangunan negara. Maju atau mundurnya sebuah negara bergantung penuh kepada kekuatan dan kehebatan nilai, kompetensi dan kemahiran insaniah. Berhubung itu, sukalah saya memaklumkan melalui rancangan Malaysia ke-11 ini sejumlah 1,5 juta peluang pekerjaan baru bakal diwujudkan. Antara langkah yang akan diambil ialah menambah baik produktiviti buruh dan gaji serta mempertingkatkan kecekapan operasi pasaran buruh. Selanjutnya, pada akhir tempoh RMK 11 kelak,
kerajaan mensasarkan peningkatan produktiviti buruh pada kadar purata 3.7% setahun berbanding 2.6% setahun dalam tempoh RMK 10. Dalam rancangan ini, kerajaan juga mensasarkan agihan pampasan pekerja kepada KDNK meningkat kepada 40%. Ya, ini peratusan negara maju berbanding dengan 34% kepada dalam tahun 2013. Maksudnya, jika sesebuah syarikat menjana RM10,000, agihan ini diberikan pada pekerja secara purata adalah sebanyak RM4,000. Tuan Yang Di-Pertua, merujuk kepentingan dan kebajikan warga kerja, kerajaan akan memperkenalkan indeks gaji nasional sebagai petunjuk dan penanda aras kepada majikan dalam menetapkan gaji yang setimpal dengan produktiviti, kemahiran, kelayakan dan kepakaran pekerja. Pada itu, paras gaji minimum akan terus dikaji secara berkala berasaskan persetujuan tripartite, iaitu pihak kerajaan, majikan dan kesatuan pekerja. Tuan Yang Di-Pertua, realitinya lagi, dalam menuju negara maju, kita memerlukan lebih ramai pekerja yang berkemahiran tinggi. Oleh sebab itu, kerajaan mahu supaya lebih ramai pelajar yang mendapat pendidikan berbentuk kemahiran dan vocational dilatih dan dilahirkan, yang jumlahnya kini hanya 25% daripada tenaga kerja. Rancangan ini bermatlamat melonjakkan 25% itu kepada 35%. Maknanya 35% akan terdiri daripada pekerja mahir supaya beriring dengan graduan akademik dan profesional. Sebab itulah dalam mengatasi dan mendepani keperluan ini, pendidikan dan latihan teknikal dan vocational atau TVET akan diperkasakan. Ke arah ini, sukacita saya umumkan antara lain RM1 bilion akan diperuntukkan kepada tabung pembangunan kemahiran berbanding RM500 juta pada tempoh rancangan yang lalu. Melalui program ini, lepasan TVET berpeluang untuk mendapat pekerjaan dan kadar pendapatan nilai tambah yang tinggi dalam sektor-sektor seperti minyak dan gas, kejuruteraan, penerbangan, perkapalan serta otomotif. Selain itu, program sistem latihan dual national disesuaikan daripada model latihan TVET di negara Jerman yang 70% kandungan latihan adalah berorientasikan apprenticeship. Ianya dijangka meningkatkan jumlah pelatihnya daripada 164,000 kepada 225,000 pelatih pada tahun 2020. Sumbangan ini bagi menggalakkan penglibatan sektor swasta dalam program apprenticeship ini, kerajaan bercadang memberi insentif berbentuk grant dan pengecualian cukai pendapatan. Tuan Yang Di-Pertua, laginya dalam ikhtiar meningkatkan kualiti penyampaian pendidikan, Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025 sedang dilaksanakan dengan rapi. Daya saing sesebuah negara berbantung kepada penguasaan kita dalam bidang STEM atau Science, Technology, Engineering and Mathematics. Begitu juga pentingnya penguasaan bahasa Inggeris yang baik dan bahasa kebangsaan sebagai pengukuhan jati diri rakyat Malaysia. Di samping itu, kemahiran berfikir aras tinggi serta pendidikan agama dan moral adalah di antara subjek yang perlu diberi keutamaan. Tuan Yang Di-Pertua, seperkara yang mustahak lagi ingin saya nyatakan pada Dewan Yang Mulia, dalam tempoh rancangan, kadar penyertaan murid dari peringkat prasekolah sehingga sekolah menengah akan disasarkan kepada 100% enrolment menjelang tahun 2020. Untuk pendidikan rendah dan menengah juga sejumlah sekurang-kurangnya 80 buah sekolah baru akan dibina di seluruh negara. Dalam tempoh 2 tahun pertama
semasa rancangan, meliputi antaranya 2 buah di Perlis, 2 buah di Melaka, 5 buah di Sabah dan 5 buah lagi di Sarawak. Ini tidak termasuk sebagai contoh 2 buah Maktab Rendah Sains Mara yang akan dibina di Sik, Kedah dan Tanah Merah, Kelantan, serta sebuah sekolah menengah yang majoritinya anak orang asli di Sungai Siput, Perak, yang sudah hampir siap binaannya. Manakala beberapa buah sekolah berasrama penuh akan dibina seperti di Kiningau, Sabah dan Manjung, Perak. Menyentuh pendidikan tinggi pula, Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2015-2025 pendidikan tinggi merupakan antara strategi utama RMK 11. Langkah ini dijangka dapat menyokong pencapaian sasaran 80% graduan mendapat pekerjaan dalam tempoh 6 bulan selepas menamatkan pengajian. Tuan Yang Di-Pertua, berbicara tentang pertumbuhan hijau pada sidang kemuncak Perubahan Iklim Copenhagen 2009, Malaysia dengan secara sukarela mensasarkan pengurangan intensiti pelepasan gas rumah kaca atau greenhouse gas kepada KDNK sehingga 40% menjelang tahun 2020. Sehingga akhir tahun 2013, Malaysia telah berjaya mengurangkan sebanyak 33% intensiti pelepasan greenhouse gas daripada KDNK hasil daripada pelaksanaan langkah mitigasi. Di sudut ini juga, senario global warming yang berlaku di seluruh dunia telah mengakibatkan pelbagai bencana seperti banjir, hakisan pantai dan tanah runtuh. Ini telah menjejaskan aktiviti ekonomi serta punca pendapatan dan keselamatan rakyat. Selain itu, untuk projek rancangan tebatan banjir atau RTB, antaranya kerajaan akan melaksanakan RTB Sungai Kelantan secara bersepadu melalui pembinaan empangan Nenggiri dan Lebir. Projek-projek lain termasuk RTB Sungai Kuantan Pahang, Sungai Moyok di Sabah, Sungai Perak dan Sungai Kemaman di Terengganu. Tuan Yang Di-Pertua, pembangunan infrastruktur adalah tulang belakang dalam melonjakkan kemajuan negara serta kesejahteraan rakyat. Rancangan ini menarik perhatian pada antara beberapa pembangunan infrastruktur yang akan memberi impak tertinggi dalam mencapai status negara maju. Ini termasuk pembinaan lebuh raya, kemudahan MRT dan LRT, loji jana kuasa elektrik, loji rawatan air dan inisiatif jadual lebar berkelajuan tinggi. Bagi pembangunan rangkaian jalan raya, lebuh raya Tan Borneo sepanjang 2,239 km yang sedang dibina akan meningkatkan hubung jalin di Sabah dan Sarawak. Manakala Central Spine Road yang menghubungkan Kuala Krai ke Simpang Pelangai Pahang dan lebuh raya Kota Baru Kuala Krai akan menambah baik hubung jalin di semenanjung Malaysia dan memangkin pertumbuhan di wilayah pantai timur. Kemudiannya lebuh raya Pantai Barat yang dijangka siap pada tahun 2019 akan menyediakan akses yang lebih baik kepada penduduk Pantai Barat di Perak dan Selangor. Juga projek landasan berkembar Gemas Johor Bahru dengan jarak 197 km akan dilaksanakan. Tuan Yang Di-Pertua, bagi pengangkutan awam juga, suka saya kongsikan pembinaan Klang Valley Mass Rapid Transit, laluan Sungai Buloh ke Kajang, laluan Sungai Buloh Serdang, Putrajaya dan LRT 3 kesemuanya akan berlangsung dalam RMK 11. Pembinaan high speed rail juga untuk makluman Tuan Yang Di-Pertua yang akan menjajari bandar Malaysia di Kuala Lumpur hingga ke Jurong East di Singapura akan dilaksanakan. Kemudahan ini bakal mempercepatkan perjalanan Kuala Lumpur ke Singapura pada hanya 90 minit. Setelah siapnya projek ini kelak akan meningkatkan manfaat ekonomi antara kedua-dua buah negara yang paling pesat membangun di rantau ini. Tuan Yang Di-Pertua, berkait perkhidmatan jalur lebar pula, kerajaan akan meningkatkan liputannya secara menyeluruh melalui inisiatif jalur lebar berkelajuan tinggi ataupun HSB2
dan inisiatif jadual lebar pinggir bandar untuk menyokong pertumbuhan ekonomi. Dengan ini, sukacita dimaklumkan menjelang 2020, semua isi rumah di ibu negeri dan kawasan pertubuhan berimpak tinggi akan mendapatkan akses perkhidmatan jadual lebar berkelajuan 100 megabit sesaat. Manakala saudara-saudara kita di kawasan pinggir bandar dan luar bandar pula akan dapat akses perkhidmatan jadual lebar 20 megabit sesaat. Dalam kata lain, lagi laju daripada rumah kita sekarang. Tuan Yang Di-Pertua, seterusnya loji-loji jana kuasa elektrik baru untuk menjana 7,626 megawatt kuasa elektrik akan dibina. Antaranya adalah 3 buah projek loji jana kuasa elektrik Arang Batu di Johor, Perak dan Negeri Sembilan, serta 2 buah projek loji jana kuasa elektrik gas di Pulau Pinang dan Johor. Ini semua dengan anggaran jumlah kos pelaburan sebanyak 28 bilion ringgit dan akan mewujudkan lebih kurang 35,000 jumlah peluang pekerjaan baru. Tuan Yang Di-Pertua, loji rawatan air Langat 2 pula adalah penting untuk menjamin bekalan air yang berterusan. Margin reserve bagi Selangor dan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur pada masa sekarang adalah lebih kurang 4% sahaja. Bagi memastikan margin reserve ini di antara 10 hingga 15% seperti yang digariskan oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara, pelaksanaan ini perlu disegerakan. Kelewatan pelaksanaan projek ini akan menyebabkan integriti bekalan air dan kesejahteraan rakyat Selangor dan Lembah Kelang terjejas. Tuan Yang Di-Pertua, di sudut lain, perkhidmatan pembentungan bersambung pula disasarkan meningkat kepada 63%, daripada 63% pada 80% di bandar utama. Oleh itu, projek loji rawatan serantau dan rangkaian paip pembentungan di Kinta Barat Papan Perak akan dibina dengan anggaran kos berjumlah 2 bilion ringgit. Tuan Yang Di-Pertua, berhubung sumber gas asli, medan gas yang sedia ada, khususnya di Semenanjung Malaysia, semakin matang. Dari itu, kemudahan pengimportan gas asli perlu ditambah untuk memenuhi permintaan gas asli pada masa hadapan. Lantasnya, terminal regasifikasi 2 sedang dibina di Pengerang, Johor sebagai tambahan kepada terminal regasifikasi 1 di Melaka yang mula beroperasi pada tahun 2013. Selain itu, pembangunan kompleks bersepadu petroleum Pengerang akan terus dilaksanakan dengan pelaburan sebanyak 53 bilion ringgit pada tahun 2016. Selain daripada itu, projek infra utama yang akan dilaksanakan dalam rancangan ini termasuk pembinaan lapangan terbang Mukah dan Lawas di Sarawak, pembesaran lapangan terbang Kota Baru dan penambahbaikan pelabuhan Kuantan. Terminal Padang Besar juga akan dinaik taraf dalam merancangkan lagi kendalian kargo dari selatan Thailand untuk dieksport melalui pelabuhan Kelang. Tuan Yang Di-Pertua, seterusnya kajian empirikal membuktikan bahawa wujudnya korelasi yang kuat antara inovasi dan produktiviti, survival dan berjayanya sesebuah organisasi atau negara itu sangat bergantung pada penekanan kepada 2 perkara. Justru untuk sentiasa kekal menempani kelok kemajuan, Malaysia akan terus membudayakan inovasi yang membawa pada peningkatan produktiviti dalam semua peringkat nasional, industri maupun perusahaan. Sehubungan itu, satu blueprint produktiviti nasional akan digubal bagi menggariskan hala tuju serta merangka tindakan komprehensif lagi spesifik dalam memacu produktiviti. Bagi maksud ini, Majlis Produktiviti Nasional akan diwujudkan. Salah satu langkah untuk meningkatkan produktiviti, pasukan petugas logistik kebangsaan akan ditubuhkan untuk menyelaras dan memantau pelaksanaan pelan induk logistik dan fasilitasi perdagangan. Sektor industri pengangkutan dan penyimpanan dijangka berupaya mewujudkan sejumlah 146,000 peluang pekerjaan baru berkemahiran tinggi kepada rakyat. Dalam usaha meningkatkan tahap inovasi negara lagi,
kerajaan akan turut mengambil pendekatan yang pelbagai. Umpamanya, peralihan daripada pendekatan secara government-centric kepada pendekatan keseluruhan masyarakat dan memberi peluang pada penglibatan organisasi berasaskan komuniti. Selaras itu, kerjasama penyelidikan antara kerajaan, industri dan ahli akademik akan terus diperkemas. Salah satu contoh dia adalah seperti Steinbeis Malaysia Foundation, Sirim Fraunhofer dan jaringan penyelidikan awam swasta yang ditubuhkan bagi meningkatkan pengkomersialan hasil penyelidikan. Makanya menjelang tahun 2020, pengkomersialan output R&D disasar meningkat pada 10% berbanding 5% pada tahun 2013. Tuan Yang Di-Pertua, melalui rancangan ini juga sektor-sektor utama seperti perkhidmatan, pembuatan, pertanian, perusahaan kecil dan sederhana akan terus dipastikan signifikasi sumbangannya pada KDNK negara. Dalam sektor perkhidmatan, antara industri yang akan digalakkan adalah kewangan Islam, ICT, minyak dan gas, penjagaan kesihatan swasta, pendidikan tinggi, serta pelancongan dan industri halal. Pada tahun ini, blueprint sektor perkhidmatan yang mempunyai 29 pelan tindakan mensasarkan peningkatan produktiviti buruh dari RM68,111 pada tahun 2015 kepada RM83,411 menjelang tahun 2020. Sektor ini insya-Allah dijangka menyumbang kepada 55.3% kepada KDNK. Bagi sektor pembuatan pula akan dipacu oleh beberapa subsektor pemangkin iaitu kimia, elektrik dan elektronik, mesin dan peralatan, peranti perubatan serta aero angkasa. Yang penting sektor ini akan membuka 2.8 juta lagi peluang pekerjaan. Seterusnya, bagi merancangkan pertumbuhan ekspor baru-baru ini, Majlis Ekspor Negara telah ditubuhkan. Majlis ini bertanggungjawab bagi menggalakkan pertumbuhan ekspor termasuk meningkatkan ekosistem ekspor dengan menaik taraf infrastruktur, meningkatkan aktiviti dalam rantaian nilai, memaksimumkan peluang perdagangan terutamanya dengan negara-negara ASEAN dalam jangka masa pendek dan sederhana. Tuan Yang Di-Pertua, jika negara perlu melakukan inovasi, bandar-bandar utama kita juga perlu melakukan inovasinya supaya kekal relevan. Kini bandaraya-bandaraya besar dunia bukan hanya berlumba-lumba mencari pelaburan, tapi ia menjadi persaingan bakat-bakat terbaik dunia untuk mentransformasikan bandar-bandar ini dan seterusnya negara mereka. Jika dahulu kalau dibicara tentang negara China, hanya bandar Beijing dan Shanghai diperkatakan, namun kebelakangan ini bandar-bandar lain di negara China seperti Shenzhen atau Guangzhou menjadi sebutan di pesada dunia. Justru bagi meningkatkan daya saing negara, bandar-bandar Kuala Lumpur, Johor Bahru, Kuching dan Kota Kinabalu telah dikenal pasti untuk melonjak pertumbuhan ekonomi. Bandar-bandar ini akan merangka pelan induk persaingan masing-masing supaya selaras dengan aspirasi negara di bawah RMK 11. Tuan Yang Di-Pertua, sesungguhnya kita sentiasa menghargai jasa dan khidmat kaki tangan awam dan anggota keselamatan. Untuk itu, dalam rancangan ini, kerajaan akan terus menjamin kebajikan mereka seperti pembangunan kerjaya, skim perkhidmatan dan perumahan dari masa ke semasa. Di samping itu, penyampaian perkhidmatan awam pada rakyat akan terus dimantapkan dari segi kepantasan khidmat, kecekapan dan integriti. Tuan Yang Di-Pertua, bagi keseluruhan pelaksanaan rancangan Malaysia ke-11 ini, kerajaan akan menyediakan siling peruntukan perbelanjaan pembangunan sebanyak RM260 bilion sepanjang tempoh 2016 hingga 2020. Tuan Yang Di-Pertua, yang masih lagi Tuan Yang Di-Pertua,
Saya cukup senang hati Tuan Yang Betul, masih lagi Tuan Yang Betul. Seandai dan sekiranya dikabul dan diperkenankan oleh Allah juga, realitinya dalam pada kita menongkah separuh jalan rancangan ini, tinggal hanya setahun dua sahaja lagi. Era yang disebut sebagai pasca atau beyond 2020. Meskipun dengan segala perencanaan yang kita perbuat ini, gambaran dan warna Malaysia pasca 2020 nanti adalah amat penting untuk dijiwai suasana dan keadaan kala itu. Barulah kita dapat berfirasat dalam meneruskan momentum pertumbuhan dan rentak perjalanan sebuah kelana negara ini supaya tidak tersasar. Ini bermaksud bayangan dan corak Malaysia. Contohnya, pada tahun 2030, antaranya jumlah penduduk mencecah kira-kira 36 juta. Kadar urbanisasi meningkat pada 80%. KDNK sebanyak 2.6 trilion ringgit. KDNK per kapita pula melebihi 117,000 ringgit dan perdagangan dunia dijangka menjangkau 44 trilion dolar Amerika. Yang terlebih utama, kita mahu adalah wujudnya national consensus atau kesefahaman nasional tentang hala tuju negara pasca 2020. Berbalik pada dan berpasak kepada pelbagai prakarsa atau inisiatif besar selama bertahun-tahun ini, seperti bajet 2015 telah dirangka atas keseimbangan antara capital economy dan people economy. Tatkala berdepan dengan ketidaktentuan harga minyak dan kemelut ekonomi global, pada awal tahun ini pula, kerajaan tanpa berlengah telah membuat pengumuman khas untuk mengambil langkah-langkah proaktif, mengubah dasar-dasar bagi memastikan negara kekal berada di trajektori dan landasan yang betul lagi tepat. Ini berbuktikan kerajaan Barisan Nasional adalah sebuah kerajaan yang pragmatik dan sistematik dalam menyusun dan mencatatkan apa jua kepentingan rakyat. Sekalipun dalam banyak hal kita telah buat habis baik sebegini, begini, namun ditomahnya pula oleh orang begitu-begitu. Tuan Yang Di-Pertua, dalam hal lain, apabila kerajaan dengan ikhlasnya pula memutuskan supaya subsidi pukal diganti dengan subsidi bersasar agar bantuan dapat diberi terus pada golongan yang sangat memerlukan melalui BRIM, tiba-tiba dituduh dan diperkata pula sekian-sekian. Tuan Yang Di-Pertua, berkenaan GST, umum berpendapat ia adalah baik untuk negara. Namun setelah mendengar rungutan dan hingga berlakunya kekeliruan pada rakyat, kita perakui sistem ini mengambil masa bagi proses pelaksanaannya yang lebih efisien dan dapat memuaskan semua pihak. Sehubungan ini, saya nak nyatakan dalam Dewan Yang Mulia ini, rakyat sekalian janganlah gundah dan rusing kerana pihak kerajaan akan memaklumkan tentang hasil kutipan GST ini ke arah mana perbelanjaannya. Kerana itu, pagi ini saya bagi pihak kerajaan yang menepati janji akan menegaskan bahawa kita akan memastikan hasil GST akan diperuntukkan kembali kepada manfaat dan keperluan rakyat keseluruhan. Tuan Yang Di-Pertua, walaupun mutakhir ini pelbagai dugaan dan rintangan dihadapkan, saya dan pihak kerajaan memilih hanya satu jalan, iaitu terus melangkah ke hadapan dan sekali-kali tidak akan berbalik haluan.
Ternyata benarlah kata-kata para alim dan pujangga. Hidup ini sememangnya adalah sebuah perjuangan. Laksana lautan yang jarang tenang. Sekali ombak naik, sekali ombak turun. Pergantian musim hujan dan musim panas. Ada kala susah dan ada kala masa senang. Justru saya menyuruh pada rakan-rakan yang setia, sekiranya kita bersabar, seandainya kita terus kokohkan kepercayaan, juga keyakinan di dada, bertawakallah kepada Yang Maha Kuasa, kelak akan terbentanglah jalan keluar dan kemenangan buat kita. Begitulah kita wajib menghitung doa dan berharap bahawa rancangan Malaysia ke-11 ini akan disokong dan menepati semua lapisan. Tak kiralah pak tani di kebun, pesawah di bendang, para nelayan, gulungan kala biru dan putih, ahli korporat ataupun cendekiawan. Hatta saudara-saudari kita di seberang sana. Saya mengajak agar sama-sama mendukung usaha murni kerajaan untuk menjulang Malaysia gagah dan megah di pesada antarabangsa. Tuan Ini Putra, sesungguhnya perjuangan ini adalah perjuangan yang murni demi bangsa Malaysia dan Pertiwi. Sememangnya jua beban dan amanah yang sedang digalas ini adalah berat dan memerlukan jiwa-jiwa besar serta kekuatan dari segenap penjuru. Barulah, Tuan Yang Bertuah, barulah sebuah negara bangsa yang maju dan berjaya dapat dijelmakan. Pucuk pangkalnya, janganlah dipersiakan apa yang sudah kita secara susah payah raih dan kecapi. Jauh sekali meruntuhkannya. Na'udzubillah. Kelak menyesal tidak berguna lagi. Lantas, marilah kita merenung bait-bait lagu kebangsaan. Negaraku, tanah tumpahnya darahku. Rakyat hidup bersatu dan maju. Itulah tema, itulah rahsia kecemerlangan kita selama ini. Disimpulkan kalam, Ya Ilahi, Ya Rabbi, satukanlah hati-hati kami. Berkatilah perjuangan ini, seraya kita maktub dan keramatkan rancangan Malaysia ke-11 ini. Tuan Yang Bertuah, ahli-ahli yang berhormat. Tuan Yang Bertuah, ahli-ahli yang berhormat. Pastinya setiap satu amal dan setiap satu usaha kita akan dipersaksi oleh masa dan dihakimi oleh waktu. Bab kata orang dulu-dulu, yang benar tetap benar, buktinya kelak jadi sejarah. Yang Ketua, saya mohon mencadangkan. Hidup Tun Mahathir. Perjuangan belum selesai. Ada ahli-ahli yang menyokong. Yang Ketua, saya menyokong
menyokong penuh usul rancangan Malaysia ke-11 yang telah pun dibentangkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri. Ini saya, Yang Berhormat, saya dengar tadi suara-suara yang mengganggu sewaktu Yang Berhormat membentangkan rancangan 11, pokok sena, gombak, dan yang lain-lain. Dalam perbahasan nanti saya ambil maklumat kepada itu. Mungkin saya tidak akan benarkan untuk ahli-ahli yang berhormat, seperti mana yang amat berhormat sekalian sedia maklum, yang berhormat sedia maklum, melalui notis pemberitahuan dan takwim yang telah diedarkan, sebanyak 9 hari telah diperuntukkan bagi memutuskan usul ini, dan sebanyak 6 hari yaitu 25 Mei hingga 9 Jun 2015 telah diperuntukkan untuk perbahasan, dan 3 hari yaitu 10 Jun hingga 15 Jun 2015 untuk kementerian-kementerian menjawab ke atas perbahasan usul berkenaan. Perbahasan ke atas usul rancangan Malaysia ke-11 ini akan bermula pada hari Isnin 25 Mei 2015. Oleh yang demikian, mesyuarat Dewan hari ini ditangguhkan sehingga jam 10 pagi pada hari Isnin 25 Mei 2015. Mesyuarat ditangguhkan. Batu api. Semurung timbalan.